Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan belajar chapter 6 lah, chapter terakhir, heat and temperature. Okey, untuk yang tenda anda semua boleh tekan link kehadiran pada grup lah. Di grup Telegram saya dah hantar link kehadiran. Hari ni so boleh tekan kat situ. So saya akan ambil kehadiran melalui link tersebut lah. Okey, so hari ni kita akan belajar heat and temperature lah. Okey, jadi at the end of this topic, this chapter, students should be able to define temperature and heat, describe the process of heat transfer, define heat capacity, specific heat capacity, latent heat, and state its unit. Apply the concept and formula in solving problem on heat capacity, specific heat capacity, and latent heat. Calculate heat energy transfer between two objects at different temperature. Determine temperature at a thermal equilibrium. Okey, jom saya terangkan apa yang anda semua akan belajar. So yang pertama, anda akan belajar tentang temperature lah. So the first one is the temperature. So the symbol for temperature is T lah, capital letter T. Measure the degree of hotness or the coldness of an object. So apa dia temperature? Temperature adalah untuk kita mengukur tahap kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek lah. Okay, SI unit for temperature is Kelvin, Celsius and Fahrenheit. Biasanya yang kita guna adalah Kelvin ataupun Celsius lah. Okey, so tadi kita dah belajar tentang temperature. So kali ni kita akan masuk tentang heat pula. Okey, apakah dia heat? So what is heat? So heat also is a energy. So heat juga adalah energy lah, tenaga. Dan tenaga ni sama juga dengan work, W-O-R-K. So sama macam yang kita belajar pada chapter 4 pun. Chapter 4 pun ada energy kan, iaitu work lah, pun samalah. So heat equals to energy. So energy is being transferred from hot body to a cold body. Okay, sebagai contoh, kalau anda lihat di sini pada gambar rajah, as you can see from the picture, you can see on the left, the hot coffee, then it transfer heat energy to its surroundings. Maknanya dia transfer heat yang panas tu ke seluruh bahagian surroundingnya yang lebih sejuk. So heat is the flow of energy from high temperature location to a low temperature location. Sebagai contoh yang ni pula, gambar rajah di sebelah kanan ni, on the right side of this picture, as you can see, ini adalah mungkin bekas air minuman yang sejuk, a cold water. Its surrounding has a warmer temperature, so it transfer heat from the surrounding to this air minuman ni lah. Okay, so jadi mana dia akan hantar heat energy daripada surrounding dia pergi kepada air minuman yang lebih sejuk ni. Macam tu. So heat transfer ni adalah energy. So it is energy that being transferred from hot body to a cold body. Itulah dia punya kesimpulannya lah. So heat ni kita akan simbolkan dia sebagai Q lah, capital letter Q huruf besar lah. So nampak di sini Q, so equals to MC theta lah. So M is mass, so C is a specific heat capacity, dan theta is a temperature change. Okay, untuk lebih memahami saya akan terangkan di whiteboard. Okay, sebagai contohnya, so macam ni ya. So katalah saya di sini, so sini hot. So it will transfer heat lah. So heat energy will transfer from hot to the surrounding lah, surrounding yang lebih sejuk. Betul, heat flow lah, heat flow from hot to cold. So heat flow ni, so dia akan generate energy. So energy yang generate ni, energy lah, kita panggil sebagai heat energy. So heat energy, so kita guna simbol Q. Okay, so Q ni formula dia adalah Q, heat energy ni sama dengan MC theta. So unit ni dalam joule, ataupun kita tulis huruf J, huruf besar lah. Macam tu. So M ni biasanya dalam kg. So C ni biasanya dalam joule per kg Celsius. Macam tu. Dan temperature ni, ini adalah temperature change. So temperature change ni sama dengan
temperature final minus temperature initial, ataupun kita boleh buat macam ni. Formula dia macam ni lebih kurang. So Q equals to M C theta. So Q equals to M C, so in bracket, so temperature final minus temperature initial. Macam ni lah. So simbol dalam joule. Okay, so boleh faham mudah saja. Okay, and then the total amount of heat in a body depends on the mass of the body, the type of material, the temperature of the body. So the total amount of heat ni yang bergantung kepada jisim sesuatu body, dan juga materialnya, dan juga temperature pada body tersebut lah. Okay, so the difference between heat and temperature. So the temperature is the degree of hotness or coldness of a body. Okay, to compare to heat is a form of energy. So heat ni adalah form energy, manakala temperature adalah the degree of hotness or coldness. Okay, temperature is a base quantity, while heat is a derived quantity. While temperature unit is Kelvin or Celsius, and then heat unit is Joule. And temperature can be measured by using thermometer, while heat no specific measuring equipment. So tak ada alat yang boleh ukur lah untuk heat. Okay, so we have three processes of heat transfer. For the first one is conduction. So what is conduction? So conduction is the vibration of molecules or atoms from warmer to cooler area. Sebagai contoh, for example, as you can see from the picture here, so we have iron bar lah. So iron bar is a conductor lah. So it transfer heat energy from the hot location and transfer the hot energy to the cold location lah. So dia akan transfer daripada tempat yang panas kepada tempat yang lebih sejuk lah. So ini kita panggil proses namanya conduction. Okay, so the vibration of molecules or atom from warmer to a cooler area. Okay, this is how the heat will transfer from. The first one is conduction. Okay, conduction occurs in a solid material. So dia berlaku dalam solid material sahaja. Okay, and then the second one is convection. So what is convection? Convection is a heat is transferred from one place to another place by actual motion of a hot fluid. So ianya berlaku apabila berlakunya pergerakan molekul daripada tempat yang panas dan pergi ke tempat yang lebih sejuk lah. Warmer water rise and cooler water descend. So air yang lebih sejuk akan turun ke bawah, air yang panas akan naik ke atas lah. So pergerakan air ni panas ke sejuk, sejuk ke panas, maka dia akan menyebabkan transfer lah, ada heat transfer lah. So akan wujudkan heat transfer. So convection dominant form of heat transfer in liquid and gases. So maksudnya kat sini normally convection ni adalah is a process which actually dominant happen in liquid or gas. Biasanya berlaku dalam liquid ataupun gas saja. Okay, so and then the last one is radiation. So what is the radiation? So radiation is a heat energy is transferred by electromagnetic wave. Seperti yang anda lihat pada gambar rajah ni, so api yang panas ni dia transfer heat from radiation, electromagnetic wave. Okay, so example for the three process of heat transfer. So the first one we have conduction, occurs only in the solid metal lah, berlaku hanya pada benda-benda yang macam ni lah, contohnya seperti iron bar dan sebagainya. Okay, so the conduction transfer of heat or electric current from one substance to another by direct contact. So haba yang panas ni akan pergi ke tempat lebih sejuk, so dia hanya transfer dalam keadaan benda yang seperti rod besi dan sebagainya, iaitu solid metal lah. Okay, so why convection? The second one, heat transfer. The transfer of heat through a fluid, a liquid or gas caused by molecular motions. So convection adalah berlaku apabila pergerakan molekul air yang bergerak daripada panas pergi ke sejuk. So heat ada berlaku heat transfer dalam ni. And then the last one is radiation, energy that is radiated or transmitted in the form of rays or wave or particles. Macam ni. Okay, so biasanya dalam final exam soalan akan tanya
tanya what is can you state three process of heat transfer. So kena tulis ni, menceritakan dan sebagainya lah. Okay, kena hafal lah ni. Okay, so heat capacity, the amount of heat required to change its temperature of a substance by 1 degree. Okay, so 1 Celsius or 1 Kelvin lah. Unit for heat capacity is joule per Celsius. Heat capacity equals to Q divided by theta. Okay, and then specific heat capacity, tadi heat capacity saja. So and this one is specific heat capacity, which is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 Celsius or 1 Kelvin. Okay, unit for specific heat capacity is joule per kg per Celsius or joule per kg per Kelvin. Specific heat capacity lah ni dia. So kalau kita tengok pada formula yang kita dah tahu dan belajar tadi, iaitu kita tahu bahawa heat energy equals to Q lah. Q ni adalah heat energy, so equals to mc theta. So yang ni adalah specific heat capacity. So heat capacity lah, specific heat capacity. So C. So ini adalah C. So nak dapatkan C ni, so C sama dengan Q per M theta. Macam tu. So kita tahu bahawa Q ni adalah joule, so M ni adalah kg, theta ni adalah Celsius ya, ataupun joule per kg per Kelvin. Macam tu. So ni adalah specific heat capacity. Okay, so yang tadi tu kalau untuk heat capacity, ia adalah C Q divided by theta. Maknanya M tu tak adalah, yang kita ada hanya Q equals to C theta. Ni adalah heat. So ini adalah heat capacity saja, heat capacity. Okay, so seterusnya. Okay, so latent heat. The heat is required to bring about a change of state without any change in temperature. So specific latent heat of fusion required for a change of state from solid to liquid without any change in temperature. SI unit joule per kg, LF Q per M. Okay, so apa yang anda fahamkan tentang specific latent heat ni? Latent heat, apa dia panggil tadi? Specific latent heat of fusion. Satu sini lah, latent heat dia lah. Specific latent heat of latent heat je lah, panjang sangat So latent heat ataupun saya tulis LF. So latent heat ni berlaku apabila, contohnya sini saya ada ais kat sini. So ais ni akan berubah, convert from the state of ice to the state of liquid. So dia ubah bentuk lah, jadi liquid lah ni. So dan pada ketika perubahan tu, suhu tetap sama, masih lagi kosong lah. Temperature still the same, is 0 degree Celsius. So from here we know that this process was a latent heat of fusion. So LF. So dekat sini dia berlakunya LF lah. So bila sini dia akan keluar energy. So bila dia menukar bentuk, maka akan keluar energy lah. Energy tu Q ni. So Q ni sama dengan MLF. So theta tak ada sebab theta sama. Macam tu. Atau kalau kita nak cari LF, maksudnya so LF sama dengan Q bahagi M. Macam tu lah. Okay, boleh so senang je. Okay, so seterusnya kita pergi ke salah tekan. Okay, specific latent heat of vaporization. So require for a change of state from liquid to gas without any change in temperature. So SI unit joule per kg, dan LV equals to Q per M. Okay, boleh faham? Okay, kalau nak boleh faham, saya akan terangkan di sini lah. Okay, so tadi kita belajar iaitu ais pergi ke liquid, maka kita akan dapat latent heat. So sekarang ni kita akan dapat latent heat of vaporization. Vaporize. So tahu vaporize maksudnya dia akan bertukar menjadi warp lah. So daripada liquid, so ni liquid, so dia akan tukar state dia kepada vaporization, tukar kepada warp. So ni kita panggil latent heat of vaporization. Saya tulis LV. So dekat sini akan berlaku LV sebab kata sini 100
darjah Celsius, sini pun masih lagi 100 darjah Celsius. Maksud tak ada bertukar pun dia punya suhu, maka dia akan dapat QMLV. Macam tu, ataupun LV sama dengan Q bagi M kalau nak cari L ya. Macam tu. So dekat sini akan keluarnya Q lah, heat transfer. So heat transfer ni sama dengan M darab LV. Macam tu je. Okay, so boleh faham ya. Okay, so kita tengok sini. Yang pertama adalah problem 1. Okay, how much heat does 25 gram of aluminium give off as it goes from 100 degrees Celsius to 20 degrees Celsius? C aluminium equals to 880 joule per kg per Celsius. Okay, so macam nak selesaikan soalan ni? Okay, cuba anda selesaikan dulu. Okay, boleh dapat depan ni? Okay, senang kan? Okay, mudah je. Okay, kalau saya tunjuk kat sini. So tadi kita ada soalan ni, kita ada M mass sama dengan 25 gram ataupun sama dengan 0.025 kg. 1, 2, 3. Okay, betul. Maksudnya kita ada cold from 100 Celsius to 20 Celsius. So T initial adalah 100 Celsius. Okay, dia kata from 100. So final dia 20 lah, 20 degrees Celsius. And then C aluminium equals to 880 joule kg per Celsius. Okay, macam ni. Okay, so sekarang ni now we need to find Q lah, heat transfer, heat energy lah. So heat energy equals to Q MC theta. So MC, so theta adalah TF minus TI. So M adalah 0.025. So darab dengan 880 joule per kg Celsius. So darab dengan perubahan suhu tadi kita dapat yang akhir adalah 20. So 20 minus 100. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah negative 1760 joule. Siap. So negatif sebab dia menyejuk daripada panas pergi ke sejuk, sebab negatif lah. Okay, so soalan seterusnya. So the amount of heat needed to increase the temperature of a piece of marble from 27 degrees Celsius to 37 Q is 2.64 kilojoule. Okay, dia kata kat sini the amount of heat yang diperlukan untuk menaikkan temperature daripada 27 kepada 37 adalah 2.64 kilojoule. So ini adalah apa tu, Q lah ni, buat joule. The mass of marble is 0.25 kg. Calculate the specific heat capacity of marble. Okay, ni senang lah. So untuk yang ni, soalan ni, maka kita dah tahu bahawa macam ni. So kita nak cari specific heat capacity. So Q sama dengan MC theta. So kita terbalikkan sini. So C sama dengan Q bagi M. So theta adalah TF minus T initial. So tadi kita tahu bahawa Q adalah 2.64K. 2.64K. So bahagi dengan M adalah 0.25 kg ni. So darab dengan T final, T initial. So T final 37, T initial 27. So saya akan dapat satu kosong lima enam joule. Macam tu. Okay, boleh, senang kan? Okay, senang je, tak sangat. Okay, soalan yang kedua. Okay, 42 kilojoule heat is used to raise water temperature from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Determine the mass of the water. For water, seawater is equal to 4.2 kilojoule kg per Celsius. Okay, so macam mana nak selesaikan soalan macam ni? Okay, so siapa tahu? Okay, boleh selesaikan dulu. Kita cuba. So dekat sini kita nak cari determine the mass of water. Okay, so kita tengok kita cuba kita buat. So kita tahu bahawa Q sama dengan MC theta. Kita nak cari mass. So mass, so Q bahagi dengan C theta.
So dekat sini dia bagi Q adalah 42K. So 42K dan C adalah 4.2K. So ini adalah 4.2K. So darab dengan theta iaitu TF minus TI So from 20 to 30. So from tu maksudnya adalah TI tu. Sini TF ni adalah 30. 30 minus 20. Okay, tu dia. So 42K divided by 4.2K and then divided by 10. So we get 1 kg. So very easy. Sangat senang. Okay, so question number 4. An iron spoon of meth 500 gram is heated from 20 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. Calculate the heat absorbed by the iron spoon. Okay, so macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay, boleh anda cuba kot. Okay, macam mana boleh dapat? Okay, jom kita tengok So dekat sini dia kata an iron spoon 500 grams. So kita cek kat sini. So kita tahu kita nak cari apa sekarang ni calculate the heat absorbed by the. Okay, so kita nak cari Q. So Q sama dengan M C theta. So dekat sini dia beritahu M adalah 500 gram iaitu bahagi 1000 akan dapat 0.5 kg So 0.5 kg. So darab dengan C. So C adalah 452 joule. Okay, tu tak ada apa tu. 452 joule terus per kg dan per Celsius. So darabkan dengan, so theta ni adalah TF minus, so theta ni adalah TF minus TI. Okay, so TI 20, TF sebab apa dia kata, tengok sini dia kata heat is heated from. Okay, macam mana nak tahu mana satu, mana yang initial dan mana yang final? Tengok sini lah. So from 20, so maksudnya from 20 ni initial lah. So 20 ni initial dan final is 100. So dapat dah jawapan ni. So kalau saya kira ni, saya akan dapat Q equals to 180 joule. Sangat senang, semua boleh buat. Okay, so habis yang tadi, part tadi. So kita dah habis bahagian temperature dan juga bahagian heat. Okay, so bahagian seterusnya. Okay, so kita akan masuk pula kepada thermal equilibrium. Okay, so untuk thermal equilibrium ni, kita akan mengkaji satu objek yang mana sebelah kiri dan kanan ada suhu yang berbeza lah. So kita akan panaskan dulu pada bahagian yang panas tu. Yang sejuk ni kita akan biar dia sejuk. So daripada sini akan berlakunya heat flow lah. So heat akan flow daripada panas pergi ke sejuk. Okay, ni dah belajar kan sebelum ni, pada slide yang sebelum ni. So dan pada satu masa nanti heat tu akan menjadi sama. Okay, saya akan terangkan di sini lah kat whiteboard ni supaya anda boleh nampak lah. Sebagai contohnya, kalau saya di sini hot dan sini cold lah. So ni iron bar lah, So sini dia nyalakan api, lebih kurang lah ni lilin. So nyalakan api, so ni akan panas. So kepanasan ni akan mengalir ke tempat yang lebih sejuk. Okay, so macam ni. Jadi okay, so untuk proses ni kita akan bagi dia sebagai thermal equilibrium lah bagi. Okay, pada permulaan ni kita akan ada T hot, T panas lah, dan kita ada T cool, T sejuk. Tapi sebabkan makin lama makin suhu dia akan berubah, iaitu akan menjadi sama. Suhu dia kata sini TM. So TM kat sini pada hot ni akan sama dengan TM pada cool. So kita akan kaji 3 suhu ni, suhu panas, suhu sejuk dan suhu yang terakhir. Suhu terakhir di mana tak ada lagi heat flow. So bila dah tak ada heat flow dia zero, maka kita akan dapat energi pada hot ni, iaitu kita panggil energy loss. Dan sini energi pada cool ni, iaitu energy gain, akan jadi sama. Macam tu. Okay, boleh faham So Q loss sama dengan
M gain pula. Q sama dengan Q gain. So Q loss adalah M hot times C hot times theta hot minus T theta lah, T hot dan T mix. So dekat sini pula kita ada M cool lebih sejuk, so C cool dan times ni kita apa tu, Tm minus T cool. Okay, senang je. So ini adalah formula untuk thermal equilibrium pada ketika heat transfer dia menjadi zero. Pada awalnya T hot dan Tc, dan akhirnya akan menjadi Tm pada hot ni dan juga pada cold pun Tm. Tm tu adalah T mix ya. Macam tu, itulah formula untuk thermal equilibrium . So the bodies are said to be in thermal equilibrium then when same temperature. Nampak yang cerita tadi, iaitu akhirnya temperature tu akan bertukar jadi Tm. Kesemua bahagian dia, dua-dua bahagian akan menjadi temperature yang sama. So the net rate of heat flow between them is zero. So tak ada lagi net rate untuk the net rate of heat flow tak ada. There is no net heat flow between them. Okay, tu ni formula seperti yang terangkan tadi. Okay, look at this example problem 5 ni. Okay, in preparing tea, 600 gram of water at 90 degrees Celsius is poured into a 200 gram pot at 20 degrees Celsius. What is the final temperature of the water? So given C pot equals to 0.84 kilojoule and then 4.2 kilojoule for C water lah, specific of water. Okay, so sekarang macam cara kita nak buat ni. Cuba nak fikir. Okay, jom kita selesaikan sama-sama lah. Okay, masa-masa kita ada M hot dan M cool dan sebagainya kan. Okay, so sekarang ni kita ada bahagian hot dan kita ada bahagian cool. Okay, untuk M hot ni, MH lah, pada mulanya GC untuk hot tu adalah air panas ni lah, 600 gram. So 600 gram tukar pada kg akan dapat 0.6 kg ya. So sini ada T hot. So T hot ni sama dengan 90 degrees Celsius, and then we have C hot. So C hot for water is 4.2 kilojoule, 4.2 kilo and then we have M cool. So M cool iaitu pot ni lah. So pot ni adalah M cool iaitu 200 gram ataupun tukar pada kg akan dapat 0.2 kg. And then T cool adalah 20 degrees Celsius. Okay, and then C cool. So C cool adalah C pot 0.84 kilojoule, joule per kg and so on lah. Okay, macam ni. So yang pertama kat sini untuk hot kita boleh cari Q loss, dan untuk gain kita boleh cari Q gain. Okay, untuk loss ni kita akan dapat sini lah. So ni kedua-dua akan disama lah sama. So sini akan ada Q loss untuk hot, C hot darab dengan T hot minus T mix. So sama dengan M cool darab C cool, so darab dengan T mix minus dengan T cool, T cool. Okay, so macam ni. So kita masukkan nilai-nilai yang kita ada kat sini. So T hot mulanya adalah 0.6. So C hot adalah 4.2 K. So T hot ni adalah daripada panas, iaitu 90 tolak dengan 20 lah. So M M cool. So M cool 0.2 kg. And then CC dah CC belum. So CC untuk ni adalah 0.84 untuk air, untuk pot kan, 0.84. Okay, CC, and then darab dengan TM. So we need to find TN and darab times TC 20 degree. Okay, so settle yang kita dah masukkan.
tinggal selangkah dia. Dah settle yang ni, tinggal selangkah dia. Okay, 0.6 darab dengan 4.2K. So saya akan dapat 25 20 90 tolak 20. Okay, yang tu pula 0.2 darab dengan 0.84. 0.84. Okay, 84K kan, 0.84K. So betul, ni adalah K, yang ini pun K. Okay dah, 0.84K. So saya akan dapat 168 dekat sini, 16x. So times Tm minus 20. Okay, so dah saya darabkan dalam ni, darabkan. So darabkan sini, darabkan sini. So saya akan dapat, so 16x Tm minus 3360. Okay, and over here we have 2520 times 90. Then we have 226800. And then, oh ni salah buat ni. Sudah TH minus Tmix. Tmix bukan 20 T-cool sana. T-hot minus Tmix. Ini Tm minus T-cool. Okay, so betul. So ni akan dapat tolak dengan 2520 Tm. So ni dah Tm. Okay, so kita letak ni kat sana. Yang ni pula saya letak kat sini. So saya selesaikan. So 22600. So tambah dengan 3360, 230160. So sama dengan 168 Tm. So tambah dengan 2520 Tm. Okay, so yang dekat sini saya akan dapat 2520 tambah dengan 168. Dapat 2688 Tm. So Tm sama dengan 230 160 bahagi dengan answer lah. So 230 160 bahagi dengan 2688 85.625. So yang ni 230 160 bahagi dengan 2688, saya akan dapat 85.6 degree Celsius. Macam tu. So boleh senang je. Okay, seterusnya. Okay, so problem number 6. A silver spoon of mass 50 gram is at the temperature of 23 degrees Celsius. This spoon is used to stir coffee, which is at temperature of 91 degrees Celsius. The mass of the coffee is 220 gram. The final temperature reached by the spoon and coffee after stirring is 88 degrees Celsius. Calculate heat absorbed by the spoon. Okay, so ni mudah je lah. So yang pertama, heat absorbed by the spoon. Okay, so dekat sini so, sama je, kita ada hot and then we have cold lah. So M hot, we have so here we have silver spoon or spoon, and then silver spoon of mass 20 degree. Okay, coffee, so coffee which is at temperature 91, the mass of the coffee is 220 gram. Okay, so M hot is coffee mass 0.22 kg. Okay, so seterusnya, and then temperature hot is 91 degrees Celsius, and then QMC C, so specific heats for hot, which is coffee lah. So coffee ni tak tahu, so we need to find the coffee. And then we have M cold for spoon,
50 gram divided by 1000, so kita akan dapat 0.05 kg. And then we have T hot, this is 91 degrees Celsius ni T hot, so this T cold. Okay, so T cold is 23 degrees Celsius, MC theta, MC. Okay, specific heat for this is untuk spoon 0.23 yang bawah ni. Tu untuk spoon 0.23 3K. Okay, so kita ada Q MC theta lah. So untuk TM, T final dah bagi tahu adalah 88. Okay, macam cara dia. So kita nak cari, okay, untuk nak cari sebelah ni kita tak boleh lah, sebab ni Q loss ni ada masalah dengan C, tak tahu. Yang untuk Q gain boleh. So Q gain kita okey lah. So Q gain sama dengan MC theta, iaitu M adalah 0.05 darab dengan C 0.23K, so darab dengan theta. So theta adalah 88 tolak dengan 23. So 88 tolak 23, 65 darab dengan 0.23K darab dengan 0.05. So kita akan dapat 747. So Q gain equals to 747.5 joule. Okay, beres. So senang And then the second question is we need to find specific heat capacity of the coffee. Okay, so sekarang kita tahu Q gain sama dengan yang ni. So Q gain sama dengan Q loss. Okay, so Q loss adalah M C theta adalah Q gain. Okay, theta biasa-biasalah TF minus T hot minus T mix. So dekat Q gain tadi kita dapat 7747.5 joule equals to M. So M ni, this is for M hot. So M hot is 0.22 kg, 0.22 kg, and then times C, we didn't know C, so T hot is 91. T hot minus T mix. T hot, betul, yes, correct. So T hot minus T mix is 88. Okay, so now we need to find C. So 747.5 divided by 0.22 times 3. It's times 3 lah. Okay, so 747.5 bahagikan dengan 0.22 gram bahagi dengan 3. So saya akan dapat C sama dengan, so C equals to 1132.6 joule per kg Celsius. Macam tu. Okay, senang je, tak susah pun. Okay, seterusnya. So a block of iron, a mass 3 kg at temperature 31 degrees Celsius is heated with an electric heater rated 100 watt for 1.5 minutes. Find the rise in temperature and the final temperature of the block of iron. Okay, so rise of temperature ni apa? So rise of temperature ni adalah theta. So theta is rise of temperature. So theta ni sama juga dengan TF minus TI. So T final minus T initial. Okay, so kita nak cari theta lah. So kita tahu bahawa untuk hot, and then we have cool. So untuk hot ni, kalau tengok sini soalan, dia tak ada apa-apa. Dia cuma ada hanyalah electric heater rated. Electric heater. So hot datang pada electric heater yang di-ratekan P input dia 100 watt for 1.5 minutes. So we have here 100 watt and then time 1.5 minutes. Macam tu. Okay, so dan sekarang ni kita ada M cool sama dengan 3 kg, and then we have C cool sama dengan
452, and then we have T cool equals to 31 degrees Celsius. And then okay, that's all. So macam kita nak buat ni. So dekat sini tengok kita dah belajar yang ni. So power equals to work divide by time. So sekarang kita tahu bahawa works equals to energy. So energy yang tadi sekarang lah heat energy. So heat energy yang adalah simbolnya adalah Q. So work sama dengan Q. Okay, so dekat sini atas ni kita bertukar lah. So dekat sini kita boleh buat macam ni . So work sama dengan PT, power times PT, ataupun convert it into Q. So Q equals to P power times T. Macam ni. Okay, jom kita carilah power energy untuk yang hot ni. So energy untuk hot ni kita tahu bahawa Q, so power darab T lah. So power adalah 100 watt, so darab dengan T. So T mesti dalam second, 1.5 minit ni. So cara macam mana? So 1 minute is equals to 60 seconds. So 1.5 minute divided by 1 minute and then times 60 seconds. So saya akan dapat sini, darabkan teruslah semua. So 60 second darab dengan 1.5 minit, 1.5, yalah, potong dengan 1 minit darab dengan 60 second . So dapat second. So bahagi dengan 100, saya akan dapat 9000 joule. So 9000 joule of heat. So dekat sini 9000 joule lah. 9000 joule. So seterusnya kita nak cari, soalannya adalah rise in temperature. Okay, so nak cari rise in temperature. So kita tahu bahawa Q last sama dengan Q gain. So dekat sini Q last ni adalah 9000 . Sini Q last pada hot ni. So 9000 joule sama dengan Q gain. So 9000 joule sama dengan MC theta. So sini adalah cool lah. Okay, so kita tahu bahawa kita dah tahu MC, dah tahu CC pun dah tahu kan, 3 dengan 4.452, cuma nak tahu theta je. So theta ni, so kita buat theta sama dengan 9000 bahagi dengan MC darab dengan CC, iaitu yang bahagian core tu lah. So 9000 divided by MC iaitu 3 kg, and then times CC 452 je saja . So 9000 bahagi dengan, so saya dapat 6.6. So theta equals to 6.64 degree Celsius. Inilah perubahan suhu dia yang naik tu lah. Okay, so soalan yang terusnya kita nak cari final temperature. So my final temperature, so we know from here we know that theta bukan Q, theta equals to T final minus T initial. So for the question we knew that T initial is sorry, not T final minus T initial. Untuk bahagian sini, untuk bahagian gain ni, okay, untuk bahagian gain ni we have T mix minus T cool. So T mix minus T cool. So now we knew the value of T cool and then theta lah. So Tm equals to theta plus T cool. So theta 6.64 and then plus T cool equals to 31 degrees Celsius, and then we get 37.64 degree Celsius untuk T final. Okay, siap. So okay, boleh faham ya, senang je. Sangat senang, mudah je. Okay, so soalan seterusnya. Okay, ni melibatkan latent heat lah . So calculate the amount of heat needed to convert 3 kg of ice, 3 kg at 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Given that seawater equals to 4200 joule kg per Celsius, and then latent heat of ice is equal to 3.36 times 10 to the power 5.
Okey. So macam kita nak buat ni? Okey. So soalannya calculate the amount of heat. Okey. Tanpa masa saya tunjuk terus lah cara dia. Okey, kita nak cari the amount of heat ya. Sebelum tu saya nak lukis dulu. Saya nak conteng kat sini. So kata sini saya ada ice. So dia convert kepada water. Water and then convert to, okay, still water, cuma suhu lah beza. Okay, so sini 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, 100 degree Celsius. So every part of this we have Q. This is also Q. So, tengok kat sini kita ada, sini kosong-kosong. So ni ice pergi kepada water. So sini berlakunya latent heat. So sini adalah QLF lah. So QLF equals to MLF. Okay. So untuk yang ni pula, sini pun ada Q juga, heat energy transfer. So sini perubahan suhu. So Q sama dengan MC theta lah. Ada perubahan suhu. So maknanya Q total sama dengan hasil tambah 2Q ni. So Q total sama dengan QLF tambah dengan Q. Okay, jom kita selesaikan ya. So QLF adalah MLF, manakala yang ni pula MC theta. Okay, so tengok nilai tadi berapa. Nilai untuk okay, needed to convert 3 kg of ice 3 kg of ice. So 3 kg. So untuk ini LF adalah darab dengan 3.36 darab 10 kuasa 5. So tambah dengan 3.4200 darab dengan, okay, so T initial kosong, T final 100 lah. So 100 divide by kosong lah, sebab ni T final 100, ni T initial. So jadi saya akan dapat kat sini. Okay, saya terus kira saya kira. Awak dekat rumah pun boleh cuba juga So dapat jawapannya. So Q total equals to 226,800 joule. Okay, senang. Okay, mudah saja. Okay, so yang seterusnya, yang ni. Okay, what is the amount of heat that is needed to change 1.5 kg of ice at -6 degrees Celsius to steam at 100 Celsius? So daripada ice tukar terus kepada steam. So dia akan alami proses lah, daripada ice pergi ke air, air pergi ke steam. Okay, kita tengok sini ya. Okay, so tengok sini dia ada. So daripada ice -6 tukar kepada, pergi lagi ke ice kosong dulu, kosong darjah. Pada ice pergi ke water kosong darjah, dan daripada water pergi ke water dan naik suhu jadi 100 darjah, dan pergi ke steam masih lagi suhu yang sama 100 darjah. Okey, so setiap bahagian ni akan ada Q lah. Okey, jom kita cuba selesaikan. Okey, so saya lukis dulu kat sini. So sini ada ice So ice sini adalah -6 Celsius. So dia pindah ke sini dan jadi suhu dia makin kurang, 0 Celsius. So sini still ice, and then from ice convert to water lah. So water masih lagi 0 Celsius. So dekat sini dia convert menjadi masih lagi air, tapi 100 Celsius, and then convert kepada steam. Sini dia convert kepada steam. So steam ni masih lagi suhu yang sama 100 Celsius. So yang ni kita akan dapat Q F lah, LF. Kat sini kita ada ni bukan QLF ni. Ini Q biasa je. Sebab ada perubahan suhu, ini adalah QLF.
Sini ada Q ni, kata sini Q1, ni Q2, ni Q vaporization LV. Okay, so we have 1, 2, 3, 4 Q. Okay, so kita selesaikan soalan ni. So Q total equals to Q1 plus Q latent heat plus Q2 and then plus Q latent vaporization. Okay, so for Q1 we have MC theta. For Q latent heat we have MLF. Q2 MC theta. And then Q LV latent vaporization. So we have MLV. Okay, so M is equal to 1.5 kg. So 1.5 kg. So 1.5 kg. And then C. So the C1 is ice. C ice 21 lah. 2100 darab dengan temperature dia berubah daripada final minus initial negatif 6. And then 1.5 darab dengan LF. So LF 3.36 darab 10 kuasa 5. 3.36 darab dengan 10 kuasa 5. So tambah dengan 1.5 darab dengan C dekat sini. Ni Q LF dah. Apa ni yang ni? Q2. Q2 ni adalah air lah. So air 4200. So ini adalah daripada final 100 tolak dengan 0 Celsius dan tambah dengan 1.5 darab dengan LV. So LV adalah 2.26 darab dengan 10 kuasa 6. Macam ni. Okey, jom kita selesaikan soalan ni. Ni saya kira terus lah. Saya gunakan kereta kira terus. 1.5 darab dengan 2100 darab dengan 6 tambah 1.5 darab 3.36 kuasa 5. So tambah darab 1.5 darab dengan 1.5 darab 4200 darab dengan 100 tambah pula dengan 1.5 darab 2.26 E kuasa 6 lah. So saya dapat jawapannya. So Q total equals to 4542900 joule. Okey. Okey, betul. So itu jawapannya. Okey, boleh faham ke kan? Okey, so sudah habis chapter 6. Okey, boleh faham. Okey, saya akan buat conclusion sikit untuk chapter 6 ni. So untuk chapter 6 ni we have Q equals to MC theta ataupun Q sama dengan MC. So theta adalah temperature final minus temperature initial. Okey, ini suhu yang pertama. Formula yang pertama. So formula yang kedua kita ada latent heat iaitu MLF. Dan seterusnya kita ada latent vaporization Q sama dengan MLV. Dan seterusnya kita ada thermal equilibrium iaitu iaitu macam ni formula dia ya. Q loss equals to Q gain. Saya sure awak semua hafal lah, lagi mudah. So M hot darab dengan C hot. So T hot minus T mix. So sama dengan M cold darab dengan C cold. So dalam kurungan T mix minus T cool. Okey, ni dia. So inilah kesimpulan daripada chapter 6 ni. Kita belajar 1, 2, 3, 4 formula. Okey, setakat itu saja.
Okey, jadi jika ada apa-apa soalan yang nak ditanya, boleh bertanya dalam grup lah. Saya akan cuba bantu anda jawab. Dan kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.